Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama saya Cikgu Rozilaini dalam topik struktur daun. Okey, biologi KSSM tingkatan 5 bab 2. Okey, dalam bab ini kita akan mempelajari berkenaan dengan struktur daun. Standard pembelajaran 2.1.1 memerihalkan struktur luar daun iaitu lamina dan petiole. Kemudian standard pembelajaran yang kedua mengenal pasti struktur dalaman lamina daun, iaitu epidermis atas, mesofil palisade, mesofil berspan, epidermis bawah dan juga bekas vaskular. Okey, kita masuk dulu kepada struktur daun. Okey, semua orang pernah tengok daun. Okey, so daun merupakan organ utama tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Okey, struktur daun ini kita boleh bahagikan kepada dua bahagian iaitu struktur luar dan juga struktur dalaman. Okey, struktur luar. Okey, struktur luar ini yang kita panggil dia lamina. Kemudian kita ada satu lagi lapisan, okey, struktur dalaman. Okey, ini daun ni kita panggil lamina. Kemudian yang menghubungkan dengan batang ni adalah petiole. Struktur luar daun. Okey, yang pertama ialah lamina. Lamina merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan berwarna hijau. Okey, lamina ini berbentuk leper untuk menghasilkan permukaan luas supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Okey, kemudian lamina yang berbentuk nipis dapat memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun. Okey, kemudian bahagian kedua iaitu petiole. Okey, petiole ialah tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang. Okey, petiole ini yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Okay, ini adalah contoh aktiviti yang dihasilkan oleh pelajar 5 maju iaitu kelas saya. Okay, contoh herbarium. Okay, yang pertama, okay, pelajar pertama ni, okay, dia telah memilih pokok limau kasturi. Okay, kemudian ini contoh daun mangga. Okay, ini pokok kembung. Okay, Impatiens balsamina. Ini bunga melor. Bunga raya. Ini pokok buluh jepun. Ini izora ataupun pokok jejarum. Pokok mawar, bunga mawar. Rosa hybrida. Ini pokok cili padi. Okay, bunga telang. Limau nipis dengan pokok mulberry. Kita masuk pula kepada struktur dalaman lamina daun. Okey, bagi kebanyakan tumbuhan, lamina daun adalah tersusun supaya tidak bertindih. Ini membolehkan daun menerima cahaya secara optimum untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, susunan ini kita sebut dia sebagai mozaik daun. Okey, sebagai contoh boleh rujuk pada gambar raja ini. Ini adalah pokok kembun. Okey, pandangan dari atas kita nampak seperti susunan dia berbentuk mozaik. Okey, ini contoh daripada buku teks. Okey, ini contoh pokok pandai. Okey, kemudian kita masuk kepada kerata rentas lamina daun. Okey, kerata rentas lamina daun. Okey, pada permukaan yang paling atas sekali adalah terdiri daripada kutikel. Kemudian dilapisi oleh lapis epidermis atas.
Okey, kemudian mesofil palisade. Okey, mesofil berspine. Kemudian kita ada bekas vaskula yang terdiri pada xylem dengan phloem. Kemudian terdapat rongga udara. Okey, lapisan bawah sekali adalah epidermis bawah. Kemudian kita ada stoma dan juga sel pengawal. Okey, sebelah ni adalah contoh daun. Okey, daun yang nipis, licin, kutikel dia. Okey, ini contoh pokok limau kasturi. Kita tengok satu persatu. Struktur yang pertama tadi adalah kutikel. Okey, kutikel ini merupakan lapisan yang berlilin, kalis air dan juga luxina. Okey, yang melapisi bahagian epidermis atas dan juga epidermis bawah daun. Okey, lapisan kutikel ini untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan melalui penyejatan ataupun transpirasi. Okey, kutikel yang luxina pula untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, kita tengok bahagian yang kedua iaitu epidermis atas. Okey, epidermis atas ini terletak di permukaan atas daun iaitu di bawah kutikel. Okey, sel-sel dalam lapisan ini tidak mengandungi kloroplas. Okey, dan bersifat luxina supaya cahaya dapat menembusinya. Okey, kemudian kita tengok struktur epidermis bawah. Okey, epidermis bawah ini terletak di bawah permukaan bawah daun. Lapisan ini mempunyai stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Mesofil palisade. Okey, mesofil palisade tersusun secara tegak dan padat untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Okey, kemudian mesofil berspine berbentuk tidak sekata yang dapat menambah luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. Mesofil berspine juga, okey, sel ini tersusun longgar, mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Tujuan dia ialah untuk memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisade semasa fotosintesis. Okey, kandungan kloroplasnya adalah kurang berbanding dengan mesofil palisade. Okey, dan kita ada juga bekas vaskula yang terdiri pada xylem dan phloem. Okey, xylem fungsinya ialah untuk mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Okey, manakala phloem mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Itu saja perkongsian kita untuk subtopik 2.1. Okey, struktur daun. Okey, kita akan sambung lagi dengan subtopik yang seterusnya iaitu 2.2. Organ utama pertukaran gas. Okey, untuk hari ini sekian, terima kasih. Okey, dari saya Cikgu Rozilaini.